Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Baik, masih lagi berada dalam arkanus solah, rukun-rukun solat. Rukun solat yang kelima. Kelimanya rokak dengan tama'ninah. Maka sekurang-kurangnya bahawa ia tunduk sekira-kira mencapai dua tapak tangan orang yang pertengahan kejadiannya akan dua lututnya. Sekadar sekurang-kurang sekira-kiranya ialah tapak tangan itu sampai kepada lututnya. Bagi orang yang pertengahan, sederhana kejadiannya. Orang yang sederhana kejadian ni maksudnya orang yang kejadian biasalah mempunyai tangan panjang sekadar yang seimbang dengan tubuhnya. Jika seorang tu diciptakan kejadian yang tak seimbang, seorang contohnya panjang tangan dia tu sampai kalau dia berdiri sampai ke lantai. Maksudnya kejadian tu bukan pertengahan lah, kejadian yang luar biasa lah tu. Kalau kita berdiri kan, sampai tangan tu biasanya sampai ke lutut je. Tapi dia ni kalau berdiri sampai tangan tu boleh sampai ke tapak kaki. Macam bukan kejadian manusia lah tu. Ataupun kalau ada manusia jenis jalan, kalau di jalan kita tengok daripada jauh, tangan panjang ni kalau diluruskan sampai ke betis ataupun sampai ke tumit. Itu menandakan tak termasuk dalam kiraan lah. Mana dia mesti kita nak biarlah rokok tu dalam keadaan kalau sunnah comelnya dalam keadaan sudut 90 darjah. Maknanya biarlah tangan tu sampai ke lutut. Kalau orang tu panjang sangat tangan dia ni sampai ke bawah, kalau dia sampai ke lutut sekalipun mungkin tubuh dia akan jadi macam ni. Jadi bukan ni yang dikendaki dengan masuk rokok. Bagi orang yang pertengah kejadian, dua tapak tangannya sampai ke lutut. Dua lututnya. Dan jangan dikosak dengan rokok akan yang lainnya. Kemudian syarat rokok ni pula, janganlah rokok turunnya kepada rokok itu bukan dengan niat lain. Bukan kerana niat lain. Niat lain contohnya niat dia nak mengelakkan daripada kena tumbuk. Kawan dia nak tumbuk dia pun turun dengan rokok. Turun tu dengan niat nak mengelak daripada tumbuk. Sambil-sambil dia turun, dah alang-alang dah turun tunduk ni, dia pun rokok terus. Jadi kalau macam tu, turun rokoknya tu yang asalnya kerana nak mengelak daripada kena pukul, jadi tak sah lah. Turun seumpama tu kerana rokok, dia mesti kosak dia kerana rokok. Maka jika turun ia kerana sujud tilawah dengan bahawa membaca ayat sejadah, kemudian maka tak kala sampai ia kepada hak rokok, maka dijadikan rokoknya tiada memadai dan wajib ia kembali kepada qiyam supaya turun kepada rokok. Baik. Contohnya situasi orang yang turun dengan niat lain, dengan niat sujud. Seperti dia bermula turun dengan bergerak untuk turun tu dengan niat sujud tilawah. Sujud sejadah. Dia membaca salah satu daripada ayat sejadah. Iqra' contohnya. Fasjud waqtarib. Kemudian dia pun niat untuk sujud. Bila sampai dekat rokok, dia pun cancel niat sujud. Terus dia rokok. Maknanya dia sambung daripada niat asal turun dia untuk sujud tilawah, sujud sejadah. Tiba-tiba dia bertukar niat kepada rokok. Jadi tak boleh. Kalau dia nak rokok, dia kena bangun semula, betul semula, turun semula, kembali kepada qiyamnya supaya turun kepada rokok. Jadi dia kena kembali semula pada berdiri, lepas tu turun semula dengan niat rokok, barulah boleh. Jadi kalau pertengahan dia bergerak tu memang dia asal niat dia untuk sujud sahwi ataupun sujud tilawah, tiba-tiba dia berubah sampai dekat rokok, dia pun
rokok. Maknanya pergerakan dia itu bukan kerana rokok, jadi tidak sahlah pergerakan dia turun untuk sujud di jabatan rokok. Dan yang keenam, rukun sembahyang yang keenam. Ini yang kelima, rokok. Yang keenam, iktidal dengan tamakninah padanya. Iktidal berserta dengan tamakninah. Pada mana? Pada iktidal. Maka iktidal itu kembali kepada barang yang ada ia dahulu daripada rokok. Maksud iktidal ni ialah kembali kepada barang dahulu. Barang dahulu ni perbuatan sebelum daripada rokok. Dan jangan dengan dia akan yang lainnya. Samalah juga. Biarlah bangun dia tu dengan kosak iktidal. Dengan niat iktidal. Bukan dengan niat nak mengelakkan daripada sesuatu. Bukan kerana niat dia terkejut, terbangun daripada rokok dengan sebab tikus melintas di hadapannya ketika sembahyang. Tengah sembahyang, tengah rokok, tiba-tiba mari seekor kucing mengejar seekor tikus. Dia terkejut lalu tersentak sehinggalah terus bangun rokok, bangun iktidal. Jadi pergerakan dia itu tidak ada niat. Mulanya tiada niat untuk iktidal. Sampai dekat iktidal dia pun, dah iktidal dah ni, teruskan dia meneruskan iktidal. Jadi yang tu tidak sah. Kerana dia mesti dengan dia kosak dengan niat iktidal. Maka jikalau dia angkat kepalanya daripada rokok sebab terkejut daripada sesuatu. Macam contoh tadi lah, terkejut daripada tikus. Tiada memadai iktidalnya, maka hendaklah. Jadi kalau dah terkejut, terbangun tu, langkah nak menyelamatkan keadaan daripada terbatal solatnya, hendaklah ia kembali kepada rokok dan diangkat kepalanya bagi iktidal. Jadi caranya, kembali rokok semula, kemudian iktidal dalam keadaan ada niat untuk iktidal. Kemudian yang ketujuhnya, sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tamakninah padanya. Kena ada tamakninah. Dan jikalau sujud ia atas sesuatu yang ditanggung akan dia. Kalaulah dia sujud di atas satu benda yang ditanggung, yang dipakailah kebiasaannya. Seperti punca serban yang tiada bergerak. Punca serban yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun. Walaupun dia sujud itu di atas serbannya sekalipun. Ekor serbannya panjang sehinggalah bila dia bergerak daripada sujud, bangun pada rakaat yang seterusnya, ekor serban itu tetap berada di situ, tidak bergerak. Yang tu kira dikira sah sujud itu. Dan sekiranya mengenai setengah dahinya. Setengah ni sebahagianlah satu juzuk daripada dahinya akan tempat sujudnya. Syarat sujud ni biarlah sebahagian pada dahinya, sama dahinya sebelah kiri ni ke ataupun dahi sebelah kanan, tengah ke, biarlah sebahagian daripada dahi ni kena pada tempat sujud. Katakanlah ada kain dekat sini, ada pembalut dekat sini, dia sujudlah sebelah kiri ni. Jadi sebahagian kena, itu syarat sah sujud. Dan wajib dibukakan dahinya, jangan ada berlapik. Dahinya mestilah terbuka, jangan berlapik. Jangan dipakai topeng, dipakai apa-apa saja yang menutup muka ataupun hatta kopiah sekalipun ditutup macam ni, nampak mata saja, lepas tu dia sujud kena atas dia kena buka. Jangan ada berlapik seperti pembalut. Dan umpamanya kalau dia balut kepala semuanya, biar buka sikit, jangan tak kena. Maka tiada sah sujud dengan yang tersebut kalau dahinya ada berlapik ataupun ada pembalut. Melainkan bahawa ada ia bagi kerana luka dan masyakkah atasnya membuangkan dia. Melainkan kalau luka tu sehinggalah masyakkah, kalau buang juga, kalau luka tu luka terbakar ke, kalau dia buang sehinggalah tercabut jadi mudarat atas dia, masyakkah atas dia. Masyakkah atas membuangnya yang amat sangat. Masyakkah kesusahan yang amat sangat. Masyakkah tu kesusahan, kepayahan yang amat sangat, maka sah sujudnya. Kalau yang tak sah tu tak ada masyakkah apa-apa.
Saja nak tutup, buat gaya sembahyang terkini, pakai serban sekalipun ditutup sampai serban tu menutupi dahinya. Dia sujud tak kena dahi, sebahagian daripada dahi, dia tak semua wajib semua, sebahagian saja. Sebahagian tu sikit saja kena, sah. Dan tiada wajib qada sembahyangnya melainkan jika ada di bawahnya najis. Kalau orang yang sujud kerana terpaksa kerana masyakkah, sujud atas pembalut, tidak mana tak perlulah mana sah dan tak perlu lagi dia mengulangi sembahyangnya melainkan ada di bawahnya najis yang tiada dimaafkan daripadanya. Kalau ada darah macam mana? Darah tu yang kena luka tu pada dirinya sendiri dimaafkanlah. Tiba-tiba ada mari najis yang daripada luar. Najis daripada luar, mari ada tai cicak bawah ni adanya tai, adanya najis-najis lain yang tak dimaafkan, ada di bawah tu, yang tu kena ulang semula. Dan tiada wajib membukakan dua tangannya dan dua kakinya, hanya sunat jua. Orang yang pakai sembahyang pakai sarung tangan, pakai sarung kaki, pakai stocking, tidak wajib membuka dua tangannya dan dua kakinya. Maksudnya kalau di sujud atas tangan yang berbalut dengan sarung tangan ataupun kaki yang berbalut dengan stocking, sah sembahyangnya. Jadi kena bukanya ialah dahi saja. Dan wajib dihantarkan satu suku daripada dua lututnya. Dihantarkan, diletakkan wajib satu suku, sebahagian daripada dua lututnya. Sebahagian daripada dua lututnya wajib dia turun, dikenakan juga lantai, tempat sujud. Mana tanah lah. Dan satu suku daripada tangannya, sebahagian daripada tangannya. Satu suku bukan masuk 1/4. Mana sebahagian, juz'un, sebahagian daripada tangannya. Dan perut anak jarinya, anak jari dua kakinya. Dan jikalau satu suku daripada jari yang satu daripada tiap-tiap kaki dan tangan sekalipun, wajib dihantarkan, diletakkan kalaulah jari kaki itu sebahagian daripada jari, walaupun satu jari kaki saja, perlu diletakkan di atas lantai, perlu ditekankan di atas lantai. Jangan dia buat macam ni. Perut jari itu mesti kena disyaratkan kena letak di atas tempat sujud, tempat anggota sujud itu. Jadi kena berhati-hatilah antara sebahagian daripada anggota sujud ni yang tak kena, biasanya kebiasaannya sebelah kaki lah. Orang terlalu ambil remeh berkenaan dengan sujud. Jari jemari kaki itu mesti sebahagian daripada jari jemari kaki itu melipat ke arah kiblat, atau perut jari itu mesti kena lantai. Dan wajib bahawa mengenai akan tempat sujudnya oleh berat kepalanya. Tempat sujud tu mestilah dia kena berat kepalanya. Maksudnya mesti menekan sikit. Jangan sekadar letak menahan berat kepala. Yakni dia beratkan kepalanya dengan ditekankan dia sedikit atas tempat sujud. Sekira-kira jika ditaruh umpama kapas. Jadi ukurannya kalaulah disimpan, diletakkan kapas, ada kapas, dia sujud di atas kapas ni, kepalanya sujud atas kapas, dahinya sujud di atas kapas, di bawahnya nescaya kemas ia. Jadi kapasnya akan jadi kemas, daripada dia terbuka longgar macam ni, dia akan jadi jatuh, mana kapas itu akan turun, kemas. Dan tiada wajib diratakan pada anggota yang lain. Atas yang muktamad hanya wajib ditetapkan dia jua. Manakala anggota lain tak perlulah dirata, hanyalah diletakkan saja, biar tetap. Taklah perlu ditekan seperti mana kepala. Dan wajib ditinggikan punggungnya. Dalam sujud ni mestilah punggungnya lebih tinggi. Ditinggikan punggungnya daripada kepalanya. Janganlah sujud tu punggung menyamai kepala. Punggung kot seorang tu dia sujud mesti dalam keadaan macam ni, kemudian kepala dia. Mestilah punggung dia ni mestilah tinggi daripada kepalanya. Jangan kalau punggung lebih rendah daripada kepalanya, macam mana orang tu sujud punggungnya dengan kepalanya rendah. Mana menerak tu lah. Jadi menerak. Mesti punggung tu diangkatkan tinggi daripada kepalanya. Dan bahunya
tinggi daripada bahunya, maka tiada memadai jika ditinggikan kepalanya daripada punggungnya atau bersamaan. Tidak memadai kepala menyamai punggung ataupun lebih rendah lebih tinggi daripada punggung. Dan jangan dikosak dengan sujud akan yang lain daripadanya. Nak sujud tu mestilah niat sujud tu kerana sujud. Bukan kerana lain. Kerana seperti macam dalam rokok tadilah. Mestilah dia turun sujud tu kerana nak sujud. Bukan kerana nak elak daripada apa-apa, terkejut ke apa ke, sehinggalah tersujud, tersungkur dia sujud. Jadi tak boleh hak tu. Tak boleh kerana dia jatuh kerana tersungkur, tiba-tiba terus dijadikan sujud. Contohnya seorang tu i'tidal. Dia i'tidal dalam keadaan mengantuk. Tiba-tiba dia tersungkur jatuh, sujud. Terus dia bila terkejut tu dalam sujud dah. Okey, sujud terus. Tak. Dia kena bangun kemudian turun dengan niat sujud. Maka jika gugur ia atas mukanya, kalau macam dia menyembam lah, jatuh daripada i'tidal tadi ataupun duduk di antara dua sujud, tiba-tiba dia terjatuh, tersembang atas, gugur ia atas mukanya dan jadikan dia sujud. Bila dia tersungkur tu, lalu dia pun niatkan nak jadikan tersungkurnya itu sebagai sujud. Tiada memadai, tak memadai, tidak sah. Maka wajib kembali kepada qiyam. Kalau dia dalam keadaan tersungkur itu, dalam keadaan berdiri, asalnya daripada berdiri, terus dia terhumbang ke mukanya dan dia jadikan sebagai sujud, tidak sah, tidak memadai, kena bangun semula, kena kembali semula kepada qiyam. Maka jika sujud ia atas sesuatu, masalah seterusnya, kalaulah dia sujud atas sesuatu yang tajam. Macam mana kalau kita sujud di atas tempat yang ada pasir ke atau benda-benda tajam, pasir itu tajam, kita sujud, jika dikesok, ni dikesok ni, orang luar faham tak dikesok ni, dikesok akan mukanya, maksudnya dia sujud atas benda yang tajam, lepas tu dia gerakkan, dia alihkan mukanya dengan tiada angkat. Itu dia panggil kesok. Bahasa Jawi lama ni, kesok ni. Dia angkat, tanpa dia angkat, dia digerakkan, dia alihkan, digahal macam tu tanpa diangkat kepala dahinya. Dengan tiada angkat, tiada mengapa. Kalaulah dia tak angkat, tak mengapa. Manakala kena benda yang tajam atau benda yang berbutir, berbiji macam tanah pasir ke apa ke, dia tak selesa, dia pun gerakkan ke tepi sehinggalah dia jumpa tempat sujud yang rata. Dan jika dia angkatkan dia, kalaulah dia angkat, kembalikan dia. Dan jika diangkatkan dia, kembalikan dia. Kalaulah dia angkat, dia kena kembalikan. Maka jika belum lagi ia tamakninah, kalaulah dia letak tu belum lagi tamakninah, lepas tu dia terangkat, dia pulangkan semula sujud, tiada mengapa, tak mengapa, sebab belum sempurna lagi sujud, tiada tamakninah lagi. Dan jika sudah ia tamakninah, kalaulah dia tamakninah dah, tiba-tiba dia baru terasa tajam benda tu, tajam benda yang tempat yang dia sujud, maka mudarat, lepas tu dia pun angkat. Bila dia angkat, maka mudarat kerana bertambah sujud. Bila kita angkat tu, kena terus niat duduk antara dua sujud lah, kena bangun. Sebab kalau dia sujud semula, selepas tamakninah, memudaratkan. Maksud mudarat ni, jadi menjejaskan sembahyangnya. Dan ke-8, rukun yang ke-8, duduk antara dua sujud dengan tamakninah. Duduk di antara dua sujud berserta dengan tamakninah padanya dan jangan dipanjangkan dia. Duduk antara dua sujud ni jangan dipanjangkan dia. Demikian lagi pada i'tidal, samalah juga pada i'tidal. Dua sujud, duduk antara dua sujud dan i'tidal ini kerana keduanya itu rukun pendek. Tak boleh dipanjangkan, ia hanyalah rukun pendek. Rukun pendek, oleh kerana ia rukun pendek, jangan tunggu imam ataupun jangan kalau sembahyang seorang diri, jangan panjangkan. Melainkan dalam keadaan dia sembahyang seperti sembahyang sunat tasbih, subhanallah, alhamdulillah.
10 kali baca menyebabkan panjang, itu tak apalah kerana dia sedang baca tasbih dalam solat sunat. Maka jika dipanjangkan salah suatu daripada keduanya terlebih daripada zikir yang dituntuti. Sebab zikir dalam i'tidal hanyalah pendek. Rabbana lakal hamd. Kalau nak sambung pun mil'ul ardi, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min ba'du. Sekadar zikir yang pendek sahaja, tak panjang, jadi jangan berdiri lama ataupun jangan duduk lama. Maka jika dipanjangkan salah suatu daripada keduanya terlebih daripada zikir yang dituntuti padanya qadar Fatihah, melebihi qadar Fatihah, pada i'tidal dan sekurang-kurang tasyahud pada julus, sekurang-kurang tasyahud tahiyat pada julus, padahal sengaja ia lagi mengetahui batal sembahyangnya. Boleh batal sembahyang kalau dia memanjangkan i'tidal melebihi Fatihah ataupun duduk di antara dua sujud sampai qadar membaca tasyahud. Batal sembahyangnya. Dan jangan kosak bangkit daripada sujud itu akan yang lainnya. Jangan kosak bangkit daripada sujud itu akan yang lainnya. Mana duduk antara dua sujud tu mesti kosak dengan duduk. Nak bangun tu kerana nak duduk di antara dua sujud. Maka jika diangkatkan kepalanya sebab terkejut daripada sesuatu. Contohnya dia sujud tu ada benda yang menakutkan ke kerana dia terkejut ke apa. Maka jika dia angkatkan kepalanya sebab terkejut daripada sesuatu tiada. Tertinggal tiada tu. Tiada memadai. Tidak sah kerana terkejut. Bangunnya kerana bukan untuk duduk kerana terkejut. Maka wajib ia kembali kepada sujud. Wajib dia kembali pada sujud. Kemudian maka bangkit duduk di antara dua sujud. Ini bagi orang yang terkejut. Sujud. Lepas tu dia terus dia mengangkat kepalanya dan dia terus niat dengan duduk antara dua sujud. Tidak memadai. Dia kena kembali semula dan niat pergerakan dia bangun untuk duduk di antara dua sujud. Dan yang ke-9, rukun yang ke-9. Rukun solat yang ke-9. Tasyahud akhir dan sekurang-kurangnya dibaca. At-tahiyatulillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sekurang-kurang. Sekurang-kurang bacaan tahiyat. Jadi kalau sempurnanya at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Jadi al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah itu adalah bacaan sunat di dalam tahiyat. Jadi sekurang-kurangnya mesti dibaca daripada at-tahiyat sehinggalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tahiyat. Dan ke-10-nya yang ke-10 selawat atas Nabi. Sekurang-kurangnya dibaca Allahumma salli ala Muhammad sekurang-kurangnya. Atau Allahumma salli ala Rasul. Atau ala Nabi. Memadalah. Boleh kita tukar-tukar ganti selawat itu ala Muhammad kepada ala Rasul, ala Nabi. Memadai. Dan ke-11-nya yang ke-11 rukun sembahyang duduk bagi tasyahud. Ini antara benda yang serentak yang dilakukan antara dalam rukun yang ke-10 sebelah tasyahud yang ke-9 tasyahud akhir, duduk untuk tasyahud akhir, bacaan tahiyat, bacaan selawat, duduk bagi dan ke-11 duduk bagi tasyahud dan selawat dan salam. Dan disyaratkan pada tasyahud bahawa ia mendengarkan seperti mana dalam bacaan Fatihah dalam takbiratul ihram. Mendengarkan dirinya dengan dia. Mesti dibaca itu dalam keadaan dia dengar. Seperti segala bacaan yang wajib dan mualat, maka mesti kena bermualat, kena berturut, kena berurutan, tidak ada putus antara kalimah dengan kalimah. Maka jika diselangi oleh yang lainnya, tiada dibilang dengan dia. Kalau diselangi dengan benda-benda yang lain, contohnya zikir-zikir, bersin dia pun sebut Alhamdulillah.
tiada dibilang dengan dia, melainkan barang yang warid daripada yang akmalnya, melainkan diselangi dengan uh, perkataan yang warid. Contohnya at-tahiyatul mubarakatu, as-salawatu, at-tayyibatu, dengan tiga zikir di sana tiga kalimah. Benda yang warid daripada yang akmalnya, daripada yang sempurna bacaan tahiyat. Dan tiada mengapa jika dibaca ya ayyuhan nabi. Ditambah mim pada alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Kat mana ni? Ditambah mim pada alaika. Assalamualaikum. Ayyuhan nabi. Ditambah dengan ya ayyuhan nabi. Kan kita sebut dalam tahiyat Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ditambah dengan Assalamualaikum ya ayyuhan nabi. Di sini tiada mengapa jika dibaca ya ayyuhan nabi dan ditambahkan mim pada alaika jadi alaikum dan wahdahu la syarikalah ditambah pula dengan wahdahu la syarikalah. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Mana ni? Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okey, yang ni dalam tasyahud. Kalau ditambah dalam tasyahud, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini penambahan yang tidak mencacatkan. Dan disyaratkan pula bahawa ada ia dengan bahasa Arab. Baca tahiyat tasyahud ini dalam bahasa Arab. Selawat ini juga dalam bahasa Arab. Dan memeliharakan hurufnya. Kena pelihara huruf. Kalimahnya. Segala tasydidnya. At-tahiyyah. Pada ya. Semua tasydidnya. Dan yang ada dalam bacaan tahiyat mesti kena ra'i seperti mana bacaan. Kena ra'i dalam bacaan Fatihah. Dan ke-12 memberi salam yang pertama. Salam yang wajib adalah salam yang pertama. Dan sekurang-kurangnya Assalamualaikum atau Alaikumussalam. Tetapi yang kemudian itu makruh Alaikumussalam. Kena yang sebaik-baiknya Assalamualaikum. Itu paling kurang. Dan tiada memadai umpama salamun alaikum. Kena sebut assalam. Alif lam ni. Alif asyamsiyah. Assalamualaikum. Dengan ucapan Assalamualaikum tiada memadai. Dan ke-13 tertib seperti yang tersebut. Kena ikut susunan, turutan rukun ini seperti mana yang telah disebutkan. Jadi begitulah dia 13 rukun solat ataupun 18 rukun solat kalau dikira tamak ninah dalam empat rukun dalam 4 perbuatan af'al iaitu rukun fi'li, rukuk, i'tidal, sujud dan juga duduk di antara dua sujud. Penambahan 4 rukun menyebabkan bilangan menjadi 18 ditambah pula satu lagi dengan niat keluar daripada solat. Jadi kita berhenti sekadar ni. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.